pedang al-battar. Pedang seterusnya ialah pedang al-ma'thur. Pedang ini juga dikenali dengan nama Ma'thurul Fajar. Ma'thurul Fajar. Ia telah diwarisi oleh baginda SAW daripada ayah baginda SAW di Mekah sebelum dilantik menjadi Nabi. Ini maknanya pedang warisan lah daripada ayah Nabi SAW. Yang ketiga, pedang al-hadfu. Al-hadfu. Pedang ini telah diperoleh oleh Rasulullah SAW hasil ghanimah Bani Qainuqa. Ini pun sama. Yang keempat, pedang Zulfaqar. Baca Zulfaqar. Zulfaqar. Pedang ini telah diperolehi oleh Rasulullah SAW hasil ghanimah peperangan Badar. Baginda SAW jarang berpisah daripada pedang ini. Biasanya baginda kalau dalam peperangan, baginda menggunakan pedang ini. Baginda namakan dengan nama pedang Zulfaqar. Dia yang sebenarnya sebutan dia Zulfaqar, bukan Zulfiqar. Kadang ialah ada orang nama Zulfiqar, tapi kalau bahasa Arab dia panggil Zulfaqar. Zulfaqar. Asal makna faqar ni tulang belakang. Tulang belakang tu tulang berikat tu, maka itu dipanggil faqar. Zulfaqar. Tulang apa? Tulang yang belakang ni. Yang tengah tu kan? Panggil tulang apa tu? Tulang bukan terusuk tepi. Ini tulang belakang tu. Kan tulang belakang yang dekat, yang tengah-tengah antara urat belikat tu, maka tulang tu dipanggil faqar. Okey. Jadi pedang ni dia lurus dan kemudian hujung dia tu ada sedikit makna melengkung. Maka kerana itu pedang ini dipanggil Zulfaqar. Nabi SAW menamakan dengan nama Zulfaqar. Baginda SAW jarang berpisah dengan pedang ini, daripada pedang ini. Selepas baginda wafat, pedang ini telah digunakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Pedang ini kemudian digunakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Lepas tu diwarisi oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Yang kelima, pedang ar-rasub. Yang keenam, pedang al-mikhdham. Al-mikhdham nama dia, mikhdham. Yang ketujuh, pedang al-qadib. Pedang ini runcing bilahnya. Dia dikatakan ia menyerupai jalan yang lurus. Maksudnya seolah macam apa? Dia betul-betul lurus. Dia punya apa ni? Dia punya bilah dia tu runcing dan lurus. Okey, baik. Yang ke-8, pedang al-'adbu. Al-'adbu bermakna tajam. Pedang ini telah dihadiahkan oleh Sayyidina Sa'ad bin Ubadah Al-Ansari radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum peperangan Uhud. Okey, peperangan Uhud berlaku tahun 3 Hijrah. Jadi Sayyidina Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, beliau ni merupakan ketua kepada kabilah Ansar. Sa'ad bin Ubadah ialah ketua kepada Khazraj. Di Madinah dulu ada kabilah Ansar yang terdiri daripada Aus dan Khazraj. Satu Aus, satu dari Khazraj. Jadi ketua kepada kabilah Khazraj ialah Sayyidina Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Jadi beliau telah hadiahkan pedang ini pada Rasulullah SAW sebelum peperangan Uhud. Dan baginda SAW telah memberinya kepada Sayyidina Abu Dujanah Al-Ansari radhiyallahu anhu supaya beliau menampilkan kekuatan dan kemahirannya ketika menggunakan pedang tersebut. Ini bila pula? Bila dalam peperangan Uhud, Nabi SAW telah tawarkan pedang tu. Nabi SAW telah tawarkan pedang tu. Nabi tanya siapa yang akan ambil pedang ni, dan dia akan gunakan pedang ini dengan menunaikan hak dia yang sebenar. Nabi SAW macam bagi tawaran. Nabi kata, siapa nak ambil pedang daripada aku? Dan dia akan gunakan pedang ini dengan cara yang sebenar, dengan hak yang sebenar. Maka bila Nabi SAW tanya pada para sahabat, siapa yang nak ambil pedang ni, dia akan gunakan dia dengan hak yang sebenar, maka ramai daripada kalangan para sahabat tak berani nak ambil pedang tu. Mereka macam tak berkeyakinan bahawa mereka boleh tunaikan hak pedang tu. yang Nabi SAW beritahu. Maknanya siapa yang akan ambil pedang ni dan dia akan tunaikan hak dia.
Tapi satu orang sahabat nama dia Abu Dujana radhiyallahu anhu, beliau kata, "Wahai Rasulullah, saya akan ambil pedang ni dan saya akan tunaikan hak dia." Lepas itu beliau telah bunuh ramai musuh Allah atau orang kafir dalam peperangan itu menggunakan pedang yang dibelikan oleh Rasulullah SAW kepada beliau. Dan beliau terus hiduplah. Sayyidina Abu Dujana ni selepas habis peperangan Uhud pun beliau terus hidup. Abu Dujana ni nama sebenar dia ialah nama sebenar beliau ialah Sayyidina Simak. Nama sebenar dia Simak bin Kharashah. Tapi panggilan dia Abu Dujana. Nama sebenarnya ialah Simak bin Kharashah radhiyallahu taala anhu. Beliau ni sahabat Ansar. Dalam hadis beritahu bahawa bila beliau ambil pedang tu, beliau telah memenggal kepala ramai orang kafir dengan menggunakan pedang yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada beliau. Dalam peperangan Uhud juga, beliau telah ikat kepala beliau dengan satu kain merah. Macam ikat kepala dengan kain merah, seolah itu menandakan bahawa beliau akan berperang bermati-matian. Dan lepas tu Nabi tawarkan pedang tu. Beliau ambil pedang tu dan kemudian beliau telah bunuh ramai orang kafir dengan menggunakan pedang tersebut. Nama dia Abu Dujana. Abu Dujana radhiyallahu taala anhu. Okey, yang ke-9 nama pedang Al-Qala'i. Pedang Al-Qala'i. Pedang ini telah diperoleh oleh Rasulullah SAW daripada hasil ghanimah Bani Qainuqa. Ini pun dapat daripada ghanimah Bani Qainuqa. Jadi bermakna kalau yang dapat daripada ghanimah Bani Qainuqa ni, kalau ikut 3 lah. Satu pedang yang pertama tu pedang Al-Battar. Yang ketiga ni, lepas tu nombor 3 pedang Al-Hatfu tu. Dan akhir sekali nombor 9 iaitu pedang Al-Qala'i. Ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala, satu faedah kita dapat apa dia? Kalau kita tengok Nabi SAW punya pedang ada nama. Nabi SAW punya pedang ada nama-namanya. Maka para ulama ada sebutkan bahawa sunnah juga, kalau kita ada macam barang-barang, maka kita letak nama. Tapi jangan letak nama pelik-pelik. letak nama. Contohlah katakan kadang ada orang macam contohnya ada orang kadang disimpan barang-barang antik sekian kan. Ada barang-barang disimpan, dia letak nama. Tak ada masalah. Kan? Biasa orang kita letak nama kat kucing je lah. Orang kita letak nama kat kucing. Tapi tak apa, boleh. Kan? Ada kucing letak nama. Kalau kita tengok pun macam Nabi punya kambing pun dapat kat depan akan datang. Ke depan. Nabi punya kuda kambing pun ada nama. Kan? Bahkan pedang Nabi pun ada nama kan. Kita tengok sampai 9 nama. Bahkan setengah kita sebut lebih. Jadi contohnya kalau kita ada barang-barang, kita letakkan nama, maka itu adalah perkara yang baik. Mana dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW. Kalau kita ada apa? Kereta. Kan, kereta pertama panggil Wira, kereta kedua Kancil. Kan, kereta ketiga apa? Apa-apalah kan. Tapi sekarang kereta dah ada nama lah, tak ada masalah. Tapi mana tahu kalau kita nak letak nama lain kan. Jadi kita ni apa-apalah terpulang kan. Kereta dia tu macam tikus mondok, dia pun panggil tikus. Kan, kereta tu apa benda kan. Tapi sekarang kereta dah ada nama. Cuma saya maksudkan iaitu kadang-kadang ada macam satu orang ada barang-barang, kalau tak nama tak ada masalah. Sebagai contoh, kadang zaman ni kadang ada orang dia suka simpan keris. Kita masuk rumah dia keris banyak, letak nama tak ada masalah. Ataupun satu orang dia ada simpan macam barang-barang kelas, barang-barang macam antik, pedang apa benda ke, maka kalau letak nama maka tidak ada masalah. Bahkan adalah perkara baik. Nabi SAW meletakkan nama pada pedang-pedang Nabi SAW. Kan? Okey. Yang seterusnya busar panah Rasulullah SAW. Ini busar panah. Busar panah. Gambar pedang. Gambar pedang Nabi ada. Sebahagian gambar pedang tu ada. Macam Zulfaqar ada. Pedang Al-Qatib tu pun ada. Yang ada gambar dia sekarang, antara dia Zulfaqar yang saya ingat lah. Yang saya ingat antara yang ada gambar sekarang Zulfaqar tu ada. Dan nombor 7 tu Al-Qatib. Al-Qatib tu pun ada. Kemudian pedang yang nombor 9 tu Al-Qala'i.
Itu antara pedang lah. Ada sebahagian yang ori, ada sebahagian yang tidak. Dia apa bang kata? Dia replika. Dia high quality clone lah, high quality clone. Dia pergi betul-betul ni dan dia ikut. Tapi kita daripada situ kita dapat tahulah yang sebenar macam mana. Kan, yang sebenar macam mana. Jadi pedang Nabi SAW. Sekali itu saya pergi Madinah. Saya jumpa satu orang keturunan Rasulullah SAW. Jadi dia ni memang keturunan Nabi dan bahkan datuk dia zaman dulu, maknanya sebelum zaman Saudi ni lah. Sekarang kan Saudi kan. Sebelum zaman Saudi macam betul-betul berkuasa, datuk dia ni dulu penjaga makam Nabi. Dia keturunan Nabi SAW. Sayyid lah, Sayyid. Jadi saya pergi rumah dia. Tapi dia privacy lah, kita pergi masuk rumah dia. Dia tunjukkan satu tongkat. Jadi saya tanya, ni tongkat ni asli ke? Dia kata, ini tak asli. Dia beritahu awal, dia tak asli. Tapi ini adalah memang saya ambil sebiji dari Turki. Maksudnya yang tongkat Nabi tu asalnya dekat Turki. Ada dekat Turki. Tapi lepas tu betul-betul diorang tiru, kemudian buat macam tongkat Nabi SAW. Dia kata ni, kalau tongkat ni betul-betul sebiji macam tongkat Nabi. Betul-betul sebiji. Bahkan kayu yang saya buat ni pun adalah kayu yang sama dengan kayu yang Nabi punya, tongkat Nabi. Jadi tongkat Nabi asal tu kat Turki. Jadi dia kata penjaga makam yang kat Turki tu, dia ada hubungan dengan orang tu, hubungan yang baik. Jadi dia kata dia dapatkan. Dia replika lah. Replika. Jadi ada sebahagian yang ditunjuk pada kita tu sebenar, ada sebahagian tu replika. Okey? Ada sebahagian tu replika. Okey, jadi kalau tuan-tuan sekarang ni pun kita dah ada kemudahan internet. Kalau kita tengok internet pun, tuan-tuan buka dia tulis. Kalau tuan-tuan tulis je kat internet pedang-pedang Rasulullah, tengok kat bahagian image, adalah keluar gambar pedang. Memang ada. Kan? Sekarang senang. Kalau tulis kat Google pun yalah, benda tu dah ada. Dah disebarkan. Tulis pedang-pedang Rasulullah, tengok kat image. Adalah keluar gambar-gambar pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa pedang lah jenis. Okay. Yang seterusnya ialah busar-busar panah Rasulullah. Tapi saya tengok tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kalau kita tengok semua pedang Nabi, saya pun pernah pergi pameran, saya tengok semua pedang Nabi, semua pedang mereka besar tu. Besar betul. Pedang Nabi, pedang Sayyidina Ali, pedang Khalid bin Walid, semua besar. Dan memang betul-betul berat. Berat, panjang, besar dan betul-betul berat. Dia bukan kecil, panjang pedang doang. Bahkan kadang-kadang siap ujung melengkung siap. Macam pedang Sayyidina Ali tu besar, tapi betul-betul berat. Dan memang replika dia buat tu sebiji. Maknanya memang itulah pedang yang diorang guna. Maksudnya memang macam itulah pedang yang mereka gunakan. Jadi satu kita dapat ambil tahu bahawa orang zaman dulu ni memang betul-betul kuat. Orang zaman dulu ni betul-betul kuat, bukan orang biasalah. Kekuatan mereka bagi tu. Kalau saya fikir kalau orang zaman sekarang, kalau angkat pedang tu, satu mungkin tak terdaya. Kalau kata boleh angkat pun tangan boleh sakit tangan dia buatnya. Kan yelah, setakat nak angkat sekali boleh lah. Tapi nak hayun macam mereka hayun zaman dulu, lagi-lagi lah dalam peperangan, bukan benda senang. Ada satu perkara dapat diambil, memang para sahabat radhiyallahu anhum zaman dulu, memang mereka ni, dan juga sudah pasti dan Nabi, mereka ialah pahlawan-pahlawan. Zaman dulu sahabat apa semua memang betul-betul pahlawan sebenar. Tapi orang zaman dulu pun kalau kita tengok, mereka memang tinggi. Majoriti orang zaman dulu, kalau ikut daripada kitab-kitab zaman dulu, maksud zaman Nabi, majoriti orang zaman dulu tinggi mereka sekitar 6 ke 7 kaki. Tinggi orang zaman dulu. Kita rata-rata orang Melayu ni tinggi 5 kaki dia lebih kurang, sekitar 5 kaki. Tapi orang zaman dulu majoriti tinggi mereka adalah 6 ke 7, atau mungkin sampai ke 8. Antara 6, 7, 8. Mana tinggi, orang zaman dulu tinggi. Jadi sebab itu pedang mereka juga adalah besar. Okey, baik. Busar-busar padah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3, iaitu Ar-Rauha, Al-Bayda dan As-Safra. Ini nama-nama lah busar panah. Ini sebenarnya antara nama-nama je tahu. Sebenarnya ada lagi. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab besar, ada lagi. Tapi ni yang disebutkan dalam kitab ni yang masyhur. Yang masyhur. Okey, seterusnya ialah baju-baju besi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam mempunyai 3 baju besi. Iaitu pertama dinamakan Al-Fiddah. Al-Fiddah. Ia telah diperoleh oleh baginda sallallahu alaihi wasallam hasil ghanimah Bani Qainuqa. Yang kedua Zatul Fudul.
ia telah diperoleh oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Uhud bersama dengan Al-Fiddah. Mana Al-Fiddah tu dapat daripada Bani Qainuqa. Oh, ia telah dipakai, maaf. Zatul Fudul ni telah dipakai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Uhud bersama dengan Al-Fiddah. Kenapa? Sebab dalam hadis ada bagi tahu ketika dalam peperangan Uhud, Nabi SAW pakai 2 lapis baju besi. Dalam peperangan Uhud, Nabi pakai 2 lapis baju besi. Jadi maknanya satu baju besi Al-Fiddah, baju besi yang kedua ialah Zatul Fudul. Kenapa sampai pakai 2 lapis baju besi? Sebab kadang-kadang macam baju besi yang pertama, sebagai contohnya, dia tutup sebahagian je. Sebagai contoh, baju besi yang pertama tu dia ada tutup sebahagian, mungkin tutup dada, tapi tak tutup bahagian tangan dan bahagian bawah. Maka Nabi SAW pakai baju besi kedua. Jadi maknanya tutup tu lebih sempurna. Jadi sebab itu sampai baginda SAW pakai 2 baju besi. Yang ketiga baju besi bernama As-Sughdiyah. Ini 3 baju besi Rasulullah SAW. Sekarang nama-nama kuda pula. Kuda Rasulullah SAW ada nama. Yang pertama As-Sakbu. Ini ialah kuda yang pertama yang telah dimiliki oleh Rasulullah SAW. Baginda SAW menunggangi dia dalam peperangan Uhud. Uhud ni tahun 3 Hijrah dan menamakannya As-Sakbu kerana ia banyak berlari dengan pantas. As-Sakb. Asal makna As-Sakbu ni benda yang macam turun mencurah-curah. Macam air ke apa benda ke turun mencurah, maka itu dipanggil As-Sakb. Kerana seolah-olah macam kuda ni lari di macam curahan air, maka oleh kerana itu Nabi SAW panggil dengan nama apa? As-Sakb. Itu dari segi munasabah lah kenapa namakan yang tu. Okey, yang kedua Mulah. Ini pun kuda Nabi juga. Yang ketiga Al-Murtajiz. Dinamakan Al-Murtajiz kerana bunyi ringkikannya yang baik. Bunyi kuda tu yang baik. Okay. Yang keempat Al-La'if. Kuda ini telah dihadiahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam oleh Rabi'ah bin Abul Bara. Ia dinamakan Al-La'if kerana ekornya yang panjang seolah-olah menutupi tanah. Maksudnya ekor dia ni kan ekor kuda kan, bukan setakat panjang. Maksudnya ekor dia tu macam tebal, dekat ujung dia tu tebal. Jadi dinamakan Al-La'if. Okay. Yang kelima Al-Dharib. Al-Dharib. Ia telah dihadiahkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam oleh Farwah bin Amr Al-Juzami. Ia dinamakan Al-Dharib, iaitu terjemah dia bukit, kerana ia sangat gagah. Mana seolah-olah macam gunung, macam bukit. Kerana itu dipanggil Al-Dharib. Yang hadiahkan ni kepada Nabi iaitu Farwah bin Amr Al-Juzami. Farwah bin Amr Al-Juzami ni ialah ketua Fadak. Farwah bin Amr Al-Juzami ni ketua Fadak. Okey. Fadak ni maksudnya kalau kita baca dalam kisah tahun 7 Hijrah. Tahun 7 Hijrah, Nabi SAW telah tawan Khaybar. Dan lepas itu, berhampiran dengan Khaybar, ada beberapa kabilah Yahudi yang lain yang tinggal. Antara dia Fadak, Ummul Qura. Jadi lepas dia tawan Khaybar, Nabi SAW telah tawan Fadak dan juga Ummul Qura. Maka ketua Fadak, dia akhirnya telah menyerah kalah dan dia telah menghadiahkan Nabi SAW. Antara yang dia hadiahkan ialah kuda ni, Al-Dharib. Selain dia ada hadiah yang lain. Okey, yang keenam Al-Wardu. Ia telah dihadiahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam oleh Sayyidina Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam telah memberikannya kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Okey, yang ketujuh Al-Lizaz.
Ia telah dihadiahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam oleh Raja Muqawqis, iaitu Raja Kipti di Mesir. Ia dinamakan Al-Lizaz kerana sangat rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lizaz ni asal makna lizaz melekat. Asal makna lizaz melekat. Maksudnya kerana dia ni rapat dengan Nabi, maka dinamakan apa? Al-Lizaz. Okey, siapa yang hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuda ni? Yang hadiahkan Raja Muqawqis. Raja Muqawqis ni Raja Mesir. Kan kita dah baca sebelum ni, bila tahun selepas habis Hudaibiyah berlaku akhir tahun 6 Hijrah. Pada akhir tahun 6 Hijrah, habis Hudaibiyah, masuk tahun 7 Hijrah. Bila masuk tahun 7 Hijrah, bulan Muharram, Nabi SAW telah hantar surat kepada raja-raja besar negara waktu tu. Dan antara surat yang dihantar ialah kepada raja apa? Kepada Raja Muqawqis. Antara surat yang dihantar ialah kepada Raja Muqawqis. Muqawqis tak masuk Islam. Bila Nabi hantar surat dakwah pada Raja Muqawqis, Muqawqis tak masuk Islam. Tapi macam mana pun dia hormat Nabi SAW dan dia hormat kepada dakwah Nabi SAW. Walaupun dia tak masuk Islam, dia hantar hadiah pada Nabi SAW. Daripada Mesir dia hantar hadiah. Jadi antara hadiah yang dihantar ialah 2 orang hamba perempuan dihantar. 2 orang hamba perempuan. Salah seorang hamba perempuan tu nama Maria. Dan dengan Maria adalah Nabi telah ambil, dan kemudian Nabi SAW sama dengan dia, dan kemudian dapat anak Ibrahim. Itu Muqawqis hantar. Selain daripada itu juga, dia hadiahkan kepada Nabi SAW kuda ni, kuda Al-Lizaz. Dan dia juga hadiahkan seekor bagal. Bagal pun ada hadiahkan pada Nabi SAW. Kat depan nanti kita akan baca. Ada juga dia hadiahkan. Selain itu, dia ada hadiah kain-kain. Ada juga saya ada baca dalam kitab lain, dia juga ada hadiahkan sedikit emas. Macam satu jongkong kecil emas. Dia hadiah kepada Nabi SAW. Hadiah lah, hadiah. Dia maharaja besar. Jadi bila tentu dia hormat kepada Nabi SAW dan dia hantar hadiah kepada Nabi Muhammad SAW. Okey, sambung. Raja Muqawqis kan. Waktu tu Islam tak tersebar di Mesir. Zaman Nabi, Islam tersebar di Mesir lepas Nabi wafat. Lepas Nabi SAW wafat, baru Islam tersebar di Mesir. Islam tersebar di Mesir zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, iaitu pada tahun 18 Hijrah. Tahun 18 Hijrah baru Islam tersebar di Mesir. Okey. Sampailah sekarang. Okey. Yang seterusnya ialah nama-nama bagal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni nama-nama bagal pula. Bagal ni apa? Bagal ni ialah keldai kahwin kuda dapat anak bagal. Betul lah. Bila keldai kahwin kuda, maka dapat bagal. Dipanggil bagal. Kita ni rasa bagal tak adalah. Tapi kalau kita pergi negara Arab, memang ada bagal. Pergi negara India, Pakistan pun memang banyaklah bagal. Kan ada orang. Dalam Quran ada sebut pasal bagal. Allah sebut juzuk 14. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina. Allah kata kuda-kuda. Allah kata wal khayla, kuda-kuda, wal bighal dan bagal-bagal, wal hamir dan keldai-keldai, litarkabuha, Allah cipta untuk kamu tunggang. Allah sebut dalam Quran, kuda, bagal, keldai untuk kamu tunggang dan juga untuk hiasan kamu, perhiasan. Allah beritahu dalam Quran. Jadi nak bagi tahu dia bagal ni Allah sebut dalam Quran, juzuk 14. Tapi yang lafaz Allah sebut dalam Quran itu ialah lafaz plural. Jadi bagal jamak dia masuk plural. Plural dia, jamak dia ialah bighal. Bagal jamak dia bighal. Yang dalam Quran disebut bighal. Itu ialah lafaz plural. Okey, lafaz yang menunjukkan banyak. Jamak lah, Arab panggil jamak. Okey. Jadi bagal ni ialah keldai kahwin kuda. Dapat anak nama bagal. Tapi anak dia ni, kalau kita tengok bagal ni, kalau kat Pakistan, kat India, Pakistan, kalau Urdu lah, kalau bahasa Urdu dia panggil khacer. Tak salah. Tapi dia ni lebih hampir macam keldai. Dia kecil, dia tak besar. Dia kecil, dia macam keldai lebih kurang. Kan dia macam keldai, tapi ada sikit beza lah. Dia tak sama sangat macam keldai, tapi
dari segi besar dia lebih kurang macam besar keldai. Okey, sambung. Jadi nama-nama bagal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ad-duldul. Yang pertama ialah ad-duldul. Jadi ia telah dihadiahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam oleh Raja Muqawqis. Jadi duldul ni Raja Muqawqis hadiahkan. Jadi bermakna Raja Muqawqis selain daripada dihadiahkan kuda, dia juga ada hadiahkan bagal. Kuda nama apa? Kuda ni nama Lizaz, yang atas ni lah. Bagal ni nama Duldul. Duldul. Ni Duldul ni masyhur ni, kisah pasal Duldul ni. Kan dia ni adalah hadis pun ada. Kan bagal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ialah semua ulama sirah kumpulkan ni sebab ada hadis lah. Ulama sirah kumpulkan pasal Nabi ni, pedang Nabi, busa para Nabi ni semua, ini ialah kerana ada hadis. Kan kerana tu diorang dapat tahu. Kan jadi ada riwayat sebutkan. Jadi Duldul, okey. Yang kedua fiddah. Ia telah dihadiahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam oleh Farwah bin Amr al-Judami. Ini sama juga, maknanya kalau tuan-tuan tengok, cuba, kalau tadi kita tengok ada kuda kan, kuda sebelum ni ada tu kuda nama Zarib. Zarib tu siapa hadiahkan? Farwah bin Amr juga hadiahkan. Boleh nampak sebelum ni kan ada kuda yang nombor 5 tu, nombor 5. Kuda yang nombor 5 tu nama dia Zarib, yang hadiahkan Farwah bin Amr. Farwah ni juga ada hadiahkan seekor lagi keldai. Keldai dia nama apa? Keldai dia nama bukan silap keldai lah. Apa nama? Bagal. Maknanya dia hadiahkan juga bagal. Bagal ni nama fiddah. Bagal nama fiddah. Jadi bermakna kalau kita nak ingat, Farwah hadiahkan Zarib kuda dan fiddah iaitu bagal. Muqawqis pula hadiahkan Lizaz kuda dan Duldul bagal. Okey. Jadi kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam telah memberikannya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi bagal ni Nabi hadiahkan kepada Sayyid Abu Bakar radhiyallahu anhu. Okey, seterusnya. Keldai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni keldai pula. Dia bagal dan keldai ni dekat-dekat. Okey. Baginda sallallahu alaihi wasallam mempunyai seekor keldai yang dipanggil Ya'fur atau Afir. Jadi dua nama, sama ada Ya'fur atau juga dipanggil Afir. Ya'fur atau Afir. Ia telah dihadiahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam oleh Raja Muqawqis. Muqawqis ke hadiahkan? Muqawqis ke hadiahkan. Jadi Muqawqis ada hadiahkan kuda yang bernama Lizaz, bagal yang bernama Duldul dan keldai yang bernama Afir. Sebenarnya kalau kita baca dalam kitab, bila Muqawqis ni, bila Nabi dakwahkan dia cukup hormat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak Islam tapi dia hormat kepada Nabi. Lepas itu dia hantar hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sampai hantar 2 orang hamba perempuan, hantar ni, dan dia ada hantar pakaian. Ada dalam kitab lain saya ada baca, dia juga ada hadiah kepada Nabi madu daripada Mesir dia hantar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi setengah kitab lain tak sebutlah, tapi setengah kitab ada sebutkan dia ada hadiahkan madu. Bahkan ada juga sebutkan dia ada hantar emas juga, sejongkong emas. Hadiah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni maksudnya tuan-tuan dan puan-puan dalam hati Allah Taala, mungkin sebab tu juga lepas tu Islam tersebar di Mesir. Muqawqis waktu tu walaupun tak masuk Islam, tapi lepas tu 20 tahun lepas tu, lebih kurang kita kira lebih kurang 20 tahun lah. Sebab itu kisah tahun 7. Mana lah 20 tahun tak sampai. Nabi hantar surat pada dia tahun 7 Hijrah. Dan Nabi wafat tahun apa? Nabi wafat tahun 11. Dan tahun 18 Hijrah, Islam dah tersebar, Islam dah sampai ke Mesir. Maknanya lebih kurang dalam 10 tahun lebih sikit, Islam pun boleh sampai di Mesir. Yang bawa Islam ke Mesir ialah Sayyidina Amr bin Al-As. Amr bin Al-As radhiyallahu anhu yang bawa Islam ke Mesir zaman Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Maknanya lebih kurang 10 tahun lepas dia yang Nabi hantar surat kepada Muqawqis. Okey, lebih kurang 10 tahun. Lepas tu Islam pun tersebar di Mesir. Okey. Ni. Okey, para ulama ada sebutkan kadang-kadang beradab dengan Nabi ini antara perkara yang besar. Kan beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Macam Raja Parsi, iaitu Kisra, bila Nabi hantar surat kat dia, apa dia buat? Dia telah koyakkan surat Nabi. Dia telah koyakkan surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia koyakkan surat Nabi, apa Nabi doa? Nabi doa supaya Allah Ta'ala koyakkan kerajaan dia. Akhirnya kerajaan Kisra ni pun hancur, lenyap. Sekarang langsung tak ada dah. Tak lama pun benda itu terjadi dalam tempoh 10 tahun. Tak sampai, lebih kurang lepas tak sampai 10 tahun dia dibunuh. Tapi zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, akhirnya kerajaan Kisra pun lenyap. Lenyap langsung tak ada. Sekarang Iran yang ada sekarang, Parsi tu Iran lah. Jadi sekarang itu bukan kerajaan yang dulu. Itu tak ada langsung. Itu yang dulu tu tak ada kaitan. Sekarang ni kerajaan yang lain. Kan, yang sekarang ni ada. Tapi para ulama sebutkan ialah kerana su'ul adab. Biadab dengan Nabi, koyakkan surat Nabi. Tapi berbeza dengan raja yang lain. Ada antara raja yang Nabi hantar surat, iaitu dia walaupun tak masuk Islam, dia hormat. Siapa dia? Raja Rom. Kaisar. Raja Rom bila terima surat Nabi SAW, dia hormat pada surat Nabi dan juga hormat pada Nabi. Walaupun dia tak masuk Islam. Raja Rom. Maka para ulama sebutkan antara asbab itu sehingga sekarang kerajaan Rom kekal. Hari ini, sehingga ke hari ini, raja-raja Eropah sekarang, raja-raja Eropah ni ialah mereka daripada keturunan Maharaja Rom yang dulu. Ada orang keturunan tu, sebab ada orang warisi ke takhta tu daripada kerajaan, daripada keturunan. Raja-raja Eropah ni semua saudara mara. Semua saudara mara tu. Negara-negara Eropah ni, UK dan negara yang berhampiran dengannya, France tu semua, maharaja-maharaja tu semua, mereka ni sebenarnya saudara mara. Sepupu sepapat semua. Tiada lebih kurang 10 orang raja. Walaupun ada berlaku antara mereka pergulingan kuasa dan sebagainya, tapi maharaja-maharaja negara-negara Eropah ini, mereka ialah saudara. Ada orang punya sepupu sepapat semua tu. Tapi mereka ini adalah keturunan Maharaja Rom. Zaman dulu. Okey, sambung. Lagi sekarang pula ialah nama-nama unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unta pula. Tadi keldai, bagal, bukan, kuda dulu, kuda, bagal, kemudian keldai, sekarang unta pula. Nama-nama unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unta tunggangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah pertama al-qaswa. Dan ia juga dipanggil al-adba. Okay, ini yang paling masyhur. Ini unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling masyhur, iaitu apa? Al-qaswa, dan juga dipanggil al-adba. Yang kedua al-jad'a. Ia telah dibeli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan harga 400 dirham. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah menungganginya semasa berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Ini al-jad'a ni unta yang Nabi gunakan untuk hijrah. Unta ni asalnya disediakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Asalnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau nak bagi je unta ni pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau kata, "Wahai Rasulullah, saya nak bagi dia unta ni hadiah pada tuan." Tapi Nabi tak nak. Nabi kata, "Aku nak beli." Maka Nabi tanya, "Berapa nak beli? Berapa nak jual?" Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pun telah jual dengan harga 400 dirham. Tapi Nabi bayar hutang. Nabi SAW tak bayar waktu tu. Nabi SAW telah bayar ketika sampai di Madinah. Bila sampai Madinah, bila Nabi SAW dah ada harta, maka barulah Nabi SAW telah bayar harga unta ni, iaitu harga dia 400 dirham. Maknanya Nabi beli dulu, buat akad dulu. Akad berapa? 400 dirham. Tapi Nabi tak bayar waktu tu. Nabi bayar hutang. Nabi bayar kemudian. Okey, 400 dirham. Jadi unta ni yang Nabi telah tunggang, hijrah ke Madinah. Okey, mana satu unta yang paling Nabi SAW selalu gunakan? Yang paling masyhur Nabi gunakan qaswa. Qaswa ni juga dipanggil al-adba. Qaswa ni juga dipanggil apa? Al-adba. Tapi tuan-tuan dan puan-puan dalam hati Allah, ada pendapat ulama sirah, ni ada dalam kitab-kitab lah, kitab-kitab besar disebutkan. Qaswa ni lain, adba ni lain. Maksudnya adba ni
unta yang lain. Tapi ada pendapat ulama sirah mengatakan qaswa dan adba ni unta yang sama. Tetapi kalau kita baca dalam hadis, kita akan banyak jumpa nama qaswa ni. Macam ketika Nabi buat haji, ada disebutkan unta ni, qaswa. Ketika Fatah Mekah pun Nabi naik qaswa. Tapi ada juga riwayat sebutkan ketika haji Nabi tak naik qaswa, Nabi naik adba. Jadi itu ulama sirah berbeza. Qaswa atau adba ni sama atau tak? Unta yang sama ataupun tak? Kalau ikut pendapat kitab ni, dia kata sama. Tapi ada menurut ulama lain, iaitu dia ialah unta yang berbeza. Okey, sambung. Sementara unta milik Rasulullah SAW yang dipelihara untuk diambil susunya, ada 20 ekor yang diletakkan di Al-Ghabah. Inilah unta-unta yang telah diserang oleh kabilah Uranah, iaitu Bani Lihyan, dalam peristiwa tahun 6 Hijrah. Okey, ni ada 20 ekor. Ni unta ni Nabi pelihara, kemudian susu itu diambil, diperah, dan kemudian diberi minum kepada keluarga Nabi SAW dan juga kepada ahli sufah. Ni unta ni semua 20 ekor. Siapa yang akan pergi? Ahli sufah akan pergi. Ahli sufah ni mereka yang duduk kat dalam Masjid Nabawi, yang mereka ni orang susah, orang yang tak ada pendapatan. Mereka ni khidmat untuk Rasulullah SAW. Setiap hari ataupun dia ada hari ke hari, mereka akan pergi perah susu unta ni. Lepas tu mereka akan pergi bawa ke Madinah, bagi minum Nabi dan ahli keluarga Nabi dan juga kepada ahli sufah yang lain. Okey? Ni unta ni semua ada 20 ekor. Tapi tahun 6 Hijrah, kabilah Bani Lihyan ni telah serang unta ni. Apa mereka buat? Mereka telah rampas unta ni dan mereka telah bunuh penjaga unta Nabi SAW yang di Ghabah ni. Ghabah ni, kawasan ni terletak tak jauh dari Madinah lah. Kawasan Al-Ghabah ni, kawasan dia agak subur. Kawasan tu ada rumput-rumput, maksudnya ada tanam-tanaman. Kerana tu Nabi letakkan unta tu kat sana, supaya senang unta tu nak meragut tanaman dan juga nak makan. Jadi kerana tu unta tu tak letak kat Madinah, tapi Nabi letak penjaga. Tapi tahun 6 Hijrah, kabilah Uranah ni telah datang serang. Mereka bunuh 2 orang sahabat Nabi tu, bawa lagi unta. Nabi telah hantar sahabat Nabi SAW dan mereka telah kejar perompak-perompak ni, dan akhirnya mereka dapat tangkap. Oleh kerana mereka telah bunuh sahabat Nabi SAW ni, maka mereka ini juga Nabi telah perintahkan supaya mereka dibunuh. Kan? Bahkan dalam hadis bagi tahu, oleh kerana mereka telah bunuh sahabat Nabi dan mereka cungkil mata, maka Nabi perintahkan supaya mata mereka juga dicungkil. Kerana apa? Mereka buat kepada sahabat Nabi SAW yang jaga unta ni. Ni kisah ni. Sebenarnya asalnya Bani Lihyan ni, mereka ni asalnya pura-pura masuk Islam. Bila masuk Islam, lepas tu mereka serang unta Nabi, bawa lagi unta Nabi dan bunuh sahabat Nabi SAW tersebut. Baik. Antara unta-unta tersebut ialah pertama nama Al-Hasna. Yang kedua nama As-Samra, yang ketiga Al-Urayis, yang keempat As-Sa'diyah, yang kelima Al-Bughum, yang keenam Al-Yusayyirah, yang ketujuh Ar-Rayya, yang ke-8 Mahra, yang ke-9 Asy-Syaqra. Ini nama-nama lah 9. Tapi sebenarnya ada 20. Okey. Susu unta-unta ini dihantar setiap malam ke rumah keluarga Rasulullah SAW. Siapa yang khidmat? Yang akan lakukan khidmat ni ahli sufah. Ahli sufah setiap hari akan pergi perah susu unta ni, dan waktu malam bawa ke Madinah. Jadi unta ni diletakkan di Al-Ghabah. Al-Ghabah ni jarak dia lebih kurang dari Madinah lebih kurang 10 km. 10 km lebih kurang, jauh sikit. Jadi di sana unta Nabi SAW ni diternak di sana dan dijaga di sana. Nama tempat tu Al-Ghabah. Okey, baik. Yang seterusnya ialah kambing-kambing Rasulullah SAW. Okey, Rasulullah SAW mempunyai kambing-kambing yang diperah susunya untuk diminum. Bilangannya ada 7 ekor. Bilangannya ada 7 ekor. Ajrah, Zamzam, Suqya, Barakah, Warashah, Atlal dan Atraf. Ini kambing-kambing ni Nabi SAW pelihara untuk diambil susu dia. Unta pun sama, diambil susu. Kambing pun diambil susu. Kambing ambil susu, unta pun diambil susu. Jadi semua tu Nabi ada lah. Nabi SAW mempunyai kuda, baginda juga mempunyai bagal,
Baginda sallallahu alaihi wasallam juga mempunyai keldai, dan baginda sallallahu alaihi wasallam mempunyai unta, dan baginda juga ada kambing. Lima-lima tu Nabi ada. Kan? Semua ada. Mana ada kuda, ada juga bagal, keldai, kuda, dan juga unta dan juga kambing. Unta dan juga kambing. Okey, baik. Tu 5. Okey. Nabi SAW ada lembu tak? Lembu tak ada. Kan, Nabi SAW tak ada lembu. Tapi ada, Nabi SAW pernah sembelih lembu. Nabi SAW tak ada lembu, tapi Nabi SAW pernah sembelih lembu. Lembu tu pernah disembelih. Dan Nabi SAW juga pernah sebutkan bahawa Nabi pernah makan lembu, daging lembu. Tapi zaman dulu di Mekah, Madinah ni lembu tak banyak. Ada tapi tak banyak. Yang banyaknya ialah unta dan kambing. Unta dan kambing. Unta dan kambing. Kalau kibas tu dalam geng kambing lah. Kibas ni dia dalam keluarga kambing kan. Dia dalam keluarga kambing. Kalau kibas lah. Cuma dia kambing yang, inilah dia apa, kalau orang panggil kambing yang bulu tebal tu, macam bor kan. Kambing bini-bini. Dia dalam keluarga bini-bini. Tapi kambing lah. Dia dalam keluarga kambing. Kalau bagian kambing, Nabi suka kaki kambing. Makanan lah. Kalau Nabi makan, kaki kambing bagian depan. Nabi SAW kalau makan, Nabi makan, dia bukan kaki sebenarnya. Dia ni bahagian peha kaki depan. Nabi SAW kalau makan kambing, Nabi suka makan peha bahagian kaki depan ni yang kat sini tu. Kawasan tu lembut. Kan? Sekarang adalah kajian. Sekarang dia orang buat kajian, kenapa Nabi suka makan bahagian tu? Bahagian tu lah dalam kambing paling baik. Sebab bahagian tu yang mana dia bahagian yang paling dari segi ialah kolesterol apa semua. Bahagian tu lah paling baik daripada kambing. Dan Nabi suka makan bahagian tu. Bahagian tu. Sebab kambing ni lah dia ada sikit tinggi, ada setengah tempat tu ada tinggi kolesterol dia. Tapi bahagian yang paling rendah dan paling baik untuk makanan ialah bahagian kaki depan. Sekarang dia buat kajian. Sekarang baru buat kajian. Nabi dulu lagi lah. Kan? Ada makan bahagian tersebut. Kan? Sebab tu adalah hadis kan, yang perempuan yang Yahudi yang racun Nabi tu, ada racun dekat bahagian tu. Okey, jadi ini kambing-kambing Rasulullah SAW kita dah baca. Okey, sekarang kita masuk tajuk last sekali, iaitu nama-nama Rasulullah SAW. Okey, tapi sebelum tu, kalau kita tengok tuan-tuan dan puan-puan dalam hati Allah Ta'ala, ini kenapa sampai apa perlunya nak bagi tahu pasal nama kuda, nama keldai, nama ni. Apa perlunya? Tuan-tuan dan puan-puan dalam hati Allah Ta'ala, sebenarnya inilah menunjukkan pada apa? Cinta. Kan? Sebenarnya kerana kita cinta Nabi, apa yang berkaitan dengan Nabi kita ambil berat. Kan? Kalau kita tak ingat nama tu pun, kita pun tak ada pun dituntut mesti kena ingat nama kuda Nabi, keldai Nabi apa semua. Tapi sampai para ulama tulis dalam kitab mereka, nama keldai Nabi, nama kuda Nabi, nama unta Nabi. Kenapa para ulama terangkan? Nak bagi tahu punyalah umat Nabi SAW, terutama para sahabat, mereka begitu sayang dengan Nabi sehingga ke apa je pasal Nabi mereka cerita. Kan Nabi punya kuda nama apa, Nabi punya keldai nama apa, dan Nabi punya unta nama apa. Okey, baik. Sambung. Okey, sekarang ni nama-nama Rasulullah SAW. Sekarang ni banyak nama Rasulullah. Okey. Yang kat bawah tu beritahu banyaknya nama. Ya, Tuan Haji. Silakan. Adakah turun dari haiwan, kadang-kadang kucing ke ataupun kambing ke, memberi nama kepada kambing-kambing itu satu sunnah? Betul. Tadi saya sebut. Tadi saya dah sebut dah. Makna meletakkan nama ialah sunnah. Maknanya meletakkan nama ialah satu sunnah. Betul Tuan Haji? Pada haiwan kepada haiwan. Betul. Satu sunnah. Tadi saya dah sebut tadi dah. Pokok ada tak? Pokok Allah alam. Kalau ikut ni yang Nabi letak ni, satu Nabi letakkan nama pada tunggangan dan binatang Nabi, dan juga Nabi letakkan nama pada barang-barang, pedang Nabi. Pasal dia tengok kan, macam anjing-anjing kan. Yang jilat tu anjing. Apabila dia menggunakan nama tu, macam dia tahu. Yelah memanglah. Katalah panggil Bobby kan. Panggil anjing, dia takkan respon, tapi Bobby dia akan respon. Dia dah akan datang, betul. Ada related kalau dia dengan nama.
memang para ulama ada tulis dalam kitab, sesiapa yang ada barang maka disunahkan untuk letak nama pada barang tu. Dan tadi saya terangkan bahawa kalau kita ada harta-harta macam binatang, jadi antara sunnahnya ialah ikut sunnah Rasulullah SAW, kita letakkan nama. Tapi letaklah nama yang baik. Maknanya, maksud nama tu paling kurang bukan nama yang buruk, tu point dia. Kan, bukan nama yang buruk. Kan, contoh kalau kita ada kucing, letak, kadang orang biasa letak tompok. Kan, apa pun letak nama, tapi nama yang mana dengan syarat bukan nama yang buruk lah. Nama yang okey ataupun nama yang ni, kita letakkan nama. Contoh Adi tanya tadi pasal contoh anjing, letak nama Bobby. Boleh? Kan? Tapi kita tak pelihara lah anjing kan. Itu untuk orang bukan Islam lah kan. Jadi kalau kita ada kucing ke, kalau kita ada binatang ke, maka kalau kita letakkan nama, maka itu adalah sunnah. Kan kita letakkan nama. Kuda ke, kan? Memang sekarang pun kadang-kadang orang pelihara kuda memang dah letakkan nama. Letakkan nama. Itu sabit dia sunnah Rasulullah SAW. Kadang macam saya beritahu tadi, kadang ada orang yang dia pelihara apa nama? Dia ada simpan barang-barang antik kadang. Macam dia ada simpan pedang, simpan keris, letakkan nama. Sebab Nabi punya pedang pun ada nama. Nabi punya busar pedang pun ada nama. Maka kalau contoh kata kita ada simpan pedang, kan, atau kita ada keris ke, letakkan nama adalah sunnah. Kalau kita ada, setengah orang kadang minat kuda, dia ada kuda, maka letakkan nama. Itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Cuma nama pokok saya tak pastilah. Kalau patah hadis tu tidak ada lah nama pokok. Kan, nama pokok. Boleh tiru tak? Tapi kalau tak nama boleh lah. Boleh tiru tak nama-nama? Boleh? Hajah tanya, boleh tiru tak nama? Boleh lah. Bahkan lagi baik. Macam saya ada kawan-kawan, saya ada beberapa orang kawan yang minat archery kan, yang minat apa? Minat memanah. Ada kawan-kawan, kawan-kawan madrasah, diorang minat memanah. Jadi diorang namakan busar panah diorang dengan nama-nama yang Nabi letak. Kan? Kan Nabi letak busar panah Nabi kan ada nama apa? Kat belakang tu kan. Iaitu nama Rauha, Bayda dan Safra. Macam saya ingat kawan saya tu dia letakkan nama busar panah dia Rauha. Dia beli. Jadi saya tanya kenapa nama Abang Rauha? Sengaja tanya. Saya tahulah mungkin ada sebab dia letakkan nama Rauha, tapi dia kata dia nak tiru panah Nabi. Busar panah Nabi SAW. Jadi kalau contoh kata kita ada kuda, sebagai contoh, antara kuda Nabi, kita tengok nama kuda Nabi tu, letak nama tu, boleh. Kan? Lizaz ke apa. Ini juga menunjukkan cinta pada Rasulullah SAW. Okey, sambung. Sekarang masuk pada nama-nama Rasulullah SAW. Ni sebenarnya last ni. Ni kalau habis nama ni, kita habislah kita punya kitab. Ini nama-nama Rasulullah SAW. Kat bawah tu saya tulis, banyaknya nama menunjukkan kemuliaan dan kehebatan si penama tersebut. Sebab kenapa? Bila satu benda tu bila letakkan banyak nama dia ada banyak, itu menunjukkan bahawa benda itu mulia. Kan? Sampai orang namakan dengan begitu banyak nama. Itu menunjukkan bahawa mulianya perkara tersebut. Rasulullah SAW punya nama, baginda punya nama, ialah sampai ada ulama sebutkan 1000 nama Nabi SAW. 1000. Ada yang menyebutkan, antara yang masyhur tuan-tuan dan puan-puan dalam hati Allah, kalau tuan-tuan buka kitab selawat Dalailul Khairat. Dalam Dalailul Khairat, kan selawat Nabi tu, kat situ ada letakkan nama Rasulullah. Dan dalam Dalailul Khairat letakkan nama Rasulullah SAW 201 kan. Ada 201 nama Rasulullah SAW. Itu dalam Dalailul Khairat. Dan ada lagi ulama kemudian. Macam ulama kemudian iaitu Maulana Musa Rohani Al-Bazi rahimahullah ta'ala, yang meninggal tahun 97 Hijrah. Beliau telah karang satu kitab selawat yang diberi nama kitab selawat tu Al-Barakat Al-Makkiyah, Barakat Makkiyah. Dan dalam kitab selawat tu beliau telah himpunkan, dalam selawat tu beliau telah himpunkan 805 nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila orang selawat, setiap satu selawat tu sebut satu nama Nabi. Kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala ni, dan sampai 805 beliau sebut. Beliau tulis nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebenarnya hakikatnya nama-nama Nabi disebutkan tu juga ialah pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud nama Nabi dan juga mengandungi pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Yang pertama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjemah dia itu yang sangat banyak dipuji. Sekejap tuan-tuan .
Baik, sambung. Kenapa kadang ada kadang tak ada, mic ni ada masalah. Tapi dia okey lah. Kadang ada, kadang okey, tak ada. Bateri nak habis? Oh. Okey, tak apa, hantar tukar. Okey, sekarang kita masuk, tak apa, tukar. Ni boleh charge lah. Kalau boleh charge, senang lah. Okey, yang pertama, nama-nama Rasulullah SAW Muhammad SAW. Terjemah dia iaitu yang sangat banyak dipuji. Yang kedua Ahmad, yang sangat terpuji. Yang ketiga Hamid, iaitu yang memuji Allah Ta'ala. Yang keempat Mahmud, yang terpuji. Yang kelima Ahyad, penyelamat daripada neraka. Yang keenam Wahid, yang unggul. Kalau bagus kita sebutlah setiap nama tu kita selawat. Okay, baik. Yang kedua Ahmad SAW, yang sangat terpuji. Yang ketiga Hamid SAW, iaitu yang memuji Allah Ta'ala. Yang keempat Mahmud SAW, iaitu yang terpuji. Yang kelima Ahyad SAW, iaitu penyelamat daripada neraka. Yang keenam Wahid SAW, yang unggul. Wahid ni mana terima dia yang unggul. Atau boleh terima agak, wahid ni boleh terima dengan yang tunggal. Maksudnya tunggal ni bukan makna esa, bukan. Tunggal di sini maksudnya yang sifat-sifat dia tak ada orang lain macam dia. Tu maksud dia yang unggul. Yang ketujuh Mahi SAW, iaitu yang menghapuskan kekufuran. Okey, yang ke-8 Hasyir SAW, iaitu yang mengumpulkan manusia di hari kiamat. Apa makna mengumpulkan manusia di hari kiamat? Bila tiba di akhirat nanti, manusia nak kena kelang kabut. Dalam kalau orang ni sembilan kata menggagau. Kan? Di akhirat nanti manusia ni semua dalam keadaan kelang kabut, takut, tak tahu nak buat apa. Waktu tu Nabi SAW akan kumpulkan manusia dan kumpulkan manusia dan akan bawa mereka masuk syurga. Orang beriman lah maksudnya. Yang akan kumpulkan manusia orang beriman. Dan lepas tu Nabi SAW akan bagi syafaat kepada mereka. Baginda bagi minum kepada mereka, minum telaga Kautsar. Dan kemudian seterusnya baginda akan pimpin mereka masuk syurga. Maka kerana itu baginda SAW digelar sebagai apa? Al-Hasyir. Okey, Al-Hasyir. Hasyir maksudnya mengumpulkan. Okey, seterusnya Aqib SAW, yang datang selepas Nabi-Nabi terdahulu. Nabi-Nabi alaihissalam yang terdahulu. Maksudnya Al-Aqib ni asal terjemah dia yang menyusuli. Maksudnya Nabi SAW menyusuli yang akhir, yang menyusuli Nabi-Nabi yang terdahulu. Yang ke-10 Taha SAW. Taha ni hanya Allah yang tahu makna dia. Okey. Yang ke-11 Yasin SAW. Yasin pun sama, hanya Allah Ta'ala yang tahu apa maknanya. Ini pun menurut setengah pendapat ulama. Taha dan Yasin ni nama Nabi. Taha dan Yasin kan, surah Taha kan, Taha dan juga Yasin, inilah nama Rasulullah SAW. Ada kata bukan. Tapi apa makna Taha, apa makna Yasin, hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Okey, yang ke-12 Tahir SAW, iaitu terima dia yang suci. Yang ke-13 Mutahhar SAW, iaitu yang disucikan. Yang ke-14 Tayyib SAW, iaitu yang suci bersih. Yang ke-15 Sayyid SAW, iaitu penghulu atau ketua. Yang ke-16 Rasul SAW, iaitu utusan Allah Ta'ala. Yang ke-17 Nabi SAW, iaitu pembawa berita daripada Allah Ta'ala. Nabi itu maknanya membawa berita. Asal makna Nabi. Nabi ni asal terjemah dia iaitu yang menyampaikan berita atau yang membawa berita. Itu bahasa terjemah Nabi. Okey. Yang ke-18 Rasulur Rahmah SAW, iaitu Rasul yang membawa rahmat. Yang ke-19 Qayyim SAW, iaitu ketua yang mengatur urusan orang ramai. Yang ke-20 Jami' SAW, iaitu yang menghimpunkan sifat-sifat terpuji. Yang ke-21 Muqaffa SAW,
yang diikuti jejak langkahnya. Yang ke-22, Rasulul Malahim sallallahu alaihi wasallam, iaitu rasul yang memimpin peperangan-peperangan. Baik, yang ke-23, Rasulur Rahah sallallahu alaihi wasallam, rasul yang membawa kerehatan. Yang ke-24, Kamil sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang sempurna. Nabi sallallahu alaihi wasallam sempurna dari segi akhlak, dari segi sifat, dari segi rupa paras. Bagi dia sempurna dari segala sudut. Tapi siapa yang sempurnakan? Allah Ta'ala lah. Okey. Yang ke-25, Iklil, iaitu sallallahu alaihi wasallam, iaitu mahkota. Yang ke-26, Muddathir sallallahu alaihi wasallam, yang berselimut dalam pakaiannya sendiri. Yang ke-27, Muzammil sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang berselimut dalam pakaiannya sendiri. Ni kan sebabkan dalam Quran kan ayat tu, ya ayyuhal muddathir dan ya ayyuhal muzammil. Jadi dua ayat tu, al-mudaththir dan muzammil tu ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Jadi yang ke-28, Abdullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu hamba Allah Taala. Yang ke-29, Habibullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kekasih Allah Taala. Yang ke-30, Safiyullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu pilihan Allah Taala. Yang ke-31, Najiyullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang banyak bermunajat kepada Allah Taala. Yang ke-32, Kalimullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang berkata-kata dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, biasa dia tuan-tuan, yang makruf kita tahu, Kalimullah ni ialah panggilan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kan Nabi Musa alaihissalam dipanggil Kalimullah. Tapi sebenarnya seperti mana Nabi Musa dipanggil dengan Kalimullah, sebenarnya Nabi SAW juga dipanggil Kalimullah. Tapi Nabi ada lagi panggilan istimewa lagi, iaitu apa dia? Habibullah. Maknanya Nabi Musa Kalimullah, Nabi SAW juga ialah Kalimullah. Dan Nabi SAW ialah Habibullah. Ini untuk Nabi. Ini ialah untuk Nabi. Okey, baik. Yang ke-33 ialah Khatamun Anbiya sallallahu alaihi wasallam, iaitu penutup sekalian Nabi alaihi wasallam. Yang 34, Khatamur Rusul sallallahu alaihi wasallam, iaitu penutup sekalian Rasul alaihi wasallam. Yang ke-35, Muhyi sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang menghidupkan sunnah. Yang ke-36, Munji sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang menyelamatkan. Yang ke-37, Muzakkir, bukan Muzakkir, Muzakkir sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang memberi peringatan. Yang ke-38, Nasir sallallahu alaihi wasallam, iaitu pembantu agama. Yang ke-39, Mansur sallallahu alaihi wasallam, yang dibantu oleh Allah Taala. Saya ingat saya baca nama lah, tak payah tu nombor, okey. Nabiur Rahmah sallallahu alaihi wasallam, iaitu nabi yang membawa rahmat. Nabiut Taubah sallallahu alaihi wasallam, iaitu nabi yang menganjurkan taubat. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah nabi yang menggalakkan pada taubat. Okey, Harisun alaikum sallallahu alaihi wasallam, yang sangat inginkan keselamatan umatnya. Sebabkan dalam Quran kan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum. Jadi harisun alaikum itu Rasulullah. Maka itu para ulama letakkan antara nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah harisun alaikum. Itu terjemah dia apa? Yang sangat inginkan keselamatan umatnya. Ma'lum sallallahu alaihi wasallam, yang dikenali. Syahir sallallahu alaihi wasallam, yang masyhur. Syahid sallallahu alaihi wasallam, yang tahu atau yang memberi persaksian. Syahid sallallahu alaihi wasallam, yang sangat mengetahui. Masyhud sallallahu alaihi wasallam, yang disaksikan kerasulannya dan kebenarannya. Maksudnya disaksikan kerasulan dan kebenarannya. Yang Bashir sallallahu alaihi wasallam, pemberi berita gembira. Mubashir sallallahu alaihi wasallam, yang memberi berita gembira. Sama makna. Sebenarnya Bashir dan Mubashir itu makna lebih kurang sama. Okey, Nadhir sallallahu alaihi wasallam, yang memberi ancaman akan azab Allah Taala. Munzir sallallahu alaihi wasallam, yang memberi amaran akan azab Allah Taala. Nur sallallahu alaihi wasallam, iaitu cahaya. Siraj sallallahu alaihi wasallam, pelita. Misbah sallallahu alaihi wasallam, pelita. Huda sallallahu alaihi wasallam, petunjuk. Mahdi sallallahu alaihi wasallam, yang diberi petunjuk.
Munir sallallahu alaihi wasallam yang menerangi. Da'i sallallahu alaihi wasallam yang menyeru kepada Allah Taala. Mad'u sallallahu alaihi wasallam yang namanya sentiasa diseru-seru. Mujib sallallahu alaihi wasallam yang menjawab dan menunaikan permintaan. Maksudnya kadang kalau orang datang minta kat Nabi, minta sekian-sekian perkara, Nabi perkenankan permintaannya. Maka kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil mujib. Mujab sallallahu alaihi wasallam yang diterima permintaannya. Permintaannya maksudnya permintaan Nabi pada Allah, itu maksudnya. Yang diterima permintaannya, siapa yang terima? Iaitu Allah Taala. Okey. Al-Hafi sallallahu alaihi wasallam yang berbakti dan penyantun. Al-Afu sallallahu alaihi wasallam iaitu yang sentiasa memaafkan. Al-Wali sallallahu alaihi wasallam iaitu penolong. Haq sallallahu alaihi wasallam iaitu yang benar. Qawi sallallahu alaihi wasallam yang kuat dan gagah. Amin sallallahu alaihi wasallam yang amanah. Ma'mun sallallahu alaihi wasallam yang aman. Maknanya baginda aman, maksudnya apa maksud aman kat sini? Maknanya orang lain selamat daripada apa-apa keburukan Nabi. Itu maksud ma'mun kat sini. Okey, yang aman. Okey, sambung. Karim sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Mukarram sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan. Makin sallallahu alaihi wasallam yang pemurah dan banyak memberi. Matin sallallahu alaihi wasallam yang teguh. Mubin sallallahu alaihi wasallam yang memberi penjelasan. Muammal sallallahu alaihi wasallam yang diharap-harapkan kebaikannya. Wasul sallallahu alaihi wasallam yang menyambung silaturahim atau keimanan. Dzu quwwah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kekuatan. Dzu hurmah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kehormatan. Dzu makanah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kedudukan yang tinggi. Dzu iz sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kemuliaan. Dzu fadal sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kelebihan. Muta' sallallahu alaihi wasallam yang ditaati. Muti' yang taat kepada sallallahu alaihi wasallam yang taat kepada Rabbnya. Qadamu sidqin sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Rahmah sallallahu alaihi wasallam itu rahmat. Busyra sallallahu alaihi wasallam iaitu berita gembira. Ghauth sallallahu alaihi wasallam bantuan dan pertolongan dari Allah Taala. Ghaith sallallahu alaihi wasallam hujan yang lebat. Okay, apa makna Nabi seperti hujan yang lebat? Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni asbab rahmat. Nabi ni kan asbab rahmat. Maka rahmat yang turun disebabkan Nabi ni ialah diumpamakan seperti mana hujan yang lebat. Jadi hujan yang lebat dalam bahasa Arab dipanggil apa? Ghaith. Okey? Ghaith. Okey, Riyadh sallallahu alaihi wasallam bantuan dan pertolongan dari Allah Taala. Nikmatullah sallallahu alaihi wasallam nikmat dari Allah Taala. Hadiyatullah sallallahu alaihi wasallam iaitu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Urwatun wufqa sallallahu alaihi wasallam tali agama yang kukuh. Siratullah sallallahu alaihi wasallam jalan Allah Taala. Pada jalan Allah maksudnya bila kita ikut Nabi kita akan sampai pada Allah Taala. Okay, baik. Siratul mustaqim sallallahu alaihi wasallam iaitu jalan yang lurus. Zikrullah sallallahu alaihi wasallam, zikrullah atau yang disebut-sebut oleh Allah Taala. Saifullah sallallahu alaihi wasallam pedang Allah Taala. Hizbullah sallallahu alaihi wasallam jemaah Allah Taala. An-Najmu Thaqib sallallahu alaihi wasallam bintang yang bersinar terang. Mustafa sallallahu alaihi wasallam yang terpilih. Mujtaba sallallahu alaihi wasallam yang terpilih. Muntaqa sallallahu alaihi wasallam yang terpilih. Itu semua makna sama. Mustafa, Mujtaba, Muntaqa. Semua makna dia apa? Yang terpilih. Ummi. Ummi sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh menulis dan membaca. Baca kat bawah tu, kat bawah tu ada nota kaki sikit. Ada ditulis. Nota kaki yang ditulis ni, keadaan Nabi SAW yang tidak boleh menulis dan membaca bukanlah menunjukkan kelemahan atau kekurangan baginda SAW. Bahkan ia menggambarkan kemuliaan yang paling besar kerana keadaan tersebut menggambarkan sejelas-jelasnya bahawa baginda SAW ialah sememangnya utusan Allah Ta'ala dan segala ilmu yang disampaikan oleh baginda SAW hanyalah datang dari Allah Ta'ala. Sedangkan ilmu baginda SAW begitu hebat, begitu tinggi, begitu lengkap, begitu mulia sehingga menghairankan bijak pandai dan cendekiawan sejak zaman dahulu sehinggalah ke zaman kita yang dikatakan zaman sains dan teknologi dan zaman yang serba canggih. Maknanya untuk Nabi ni ummi ialah mulia. Kalau untuk kita tak. Sebab apa? Nabi walaupun ummi tapi apa yang Nabi sampaikan semuanya menghairankan orang. Kan? Nabi pernah bagi tahu ilmu embriologi. Kan? Ilmu dalam perut. Pasal janin lah, janin. Nabi bagi tahu pasal penciptaan ni.
1000 tahun lepas tu baru orang dapat singkap ilmu tu. Macam tadi kan, saya beritahu pasal Nabi makan kambing. Nabi makan bahagian paling depan. Nabi itu ialah orang sekarang baru dapat ni. Kan? Oh, baru kaji lah. Sekarang tu maksud saya, kalau kata lah paling awal pun tak sampai 100 tahun ni kaji. Apa lagi saya beritahu? Nabi tunjukkan cara buang air. Kan, macam baru ni, saya ada satu orang hantar pada saya kajian barat. Antara sebab penyakit buasir. Kajian barat. Antara sebab penyakit apa? Buasir. Apa antara sebab penyakit buasir? Buang air tandas duduk. Buang air tandas duduk ni. Tandas duduk, yang duduk ni atas ni. Tandas sekarang orang pakai, dipanggil tandas barat lah. Tandas Eropah ni. Tandas duduk ni. Itu antara asbab pada penyakit buasir. Mana jadi ni? So apa? Sebab bila orang duduk tandas tu, dia punya buang air dia banyak tak betul. Kadang jadi tak habis. Dan Nabi tunjukkan buang air ialah bukan dengan duduk macam tu, tapi buang air ialah secara cangkung. Lalas barat kata apa? Buang air yang terbaik ialah dengan cangkung. Mana apa tanda cangkung? Itu barat kaji sekarang. Tapi itu dulu lagi Nabi dah tunjukkan. Nabi SAW tunjukkan makan, selepas makan sunnah jilat jari. Bukan jilat tu kan. Sisip jari, sisip. Lepas makan sisip jari. Kita malu nak sisip kadang, tapi Nabi tunjukkan makan sisip jari. Barat baru jumpa selepas makan antara amalan sihat ialah sisip jari. Sebabkan apa? Diorang kaji lah, ni kajian diorang kata bila kita sisip jari akan keluarnya enzim-enzim yang akan bagi khasiat kepada badan. Barat baru, maksud saya bukan barat saja, maksudnya saintis baru sekarang duk kaji. Nabi tunjukkan tu 1000 tahun dulu. Dalam keadaan Nabi apa? Ummi. Itu baru saya sebutkan beberapa perkara. Banyak lagi, mungkin ribuan perkara. Kalau kita kaji pada Nabi, sebenarnya kalau kita buat semua tu, semua ada kebaikan untuk kita. Saintis kaji, antara tidur yang baik ialah tidur tengah hari. Bukan tidur dalam kelas, bukan. Tidur tengah tidur tengah hari. Tidur tengah hari ni maksudnya tidur sekejap. Sebelum zuhur, ataupun kalau tak sempat sebelum zuhur, lepas zuhur tidur sekejap. Dia tidur tu lebih kurang dalam sekitar setengah jam ke sejam. Jadi tak lama tidur tu. Itu saintis kaji, itu adalah tidur yang mana kalau satu orang jaga, ialah begitu menyebabkan sihat. Kan? Tapi Nabi lah beritahu dah awal lah. Nabi kata tidurlah tengah hari. Nabi ajar, Nabi suruh tidur tengah hari. Sekejap. Kan? Hari ni orang pejabat sampai kerja lala penat. Tidur lepas asar. Nabi SAW tak galakkan tidur lepas asar, sakit. Orang sekarang kata lepas asar tidur sakit, tak sihat untuk badan. Kan? Nabi ajar supaya tidur dan malam bangun sebelum subuh. Dan hari ni Jepun kata antara perkara yang begitu menyegarkan akal ialah bangun sebelum subuh. Beberapa ribuan perkara yang Nabi tunjuk yang mana begitu baik. Cuma tinggal umat Nabi, kerana kita sendiri orang Islam tak yakin. Kan? Kita duk macam-macam. Kona sana, kona sini, kona sana, kona sini. Kita seolah macam tak nampak sunnah Nabi. Sunnah Nabi tu menunjukkan pada kita orang kata jalan keselamatan dunia akhirat untuk kita. Nabi dah tunjuk pada kita. Sebab itulah ada satu perkataan yang begitu singkat, apa dia? Dalam sunnah Nabi adanya kejayaan. Perkataan tu singkat dia. Perkataan tu singkat, apa dia? Dalam sunnah Nabi ada kejayaan. Perkataan tu singkat. Kejayaan untuk apa? Dunia dan akhirat. Tapi kau siapa yang nak ikut? Kan? Tapi hari ni kita ragu-ragu. Kita rasa macam sunnah Nabi tu tak ada apa-apa. Tapi sunnah Nabi tu kalau betul-betul dijaga, ada kebaikan dunia akhirat. Kan? Hari ni orang buat berus gigi. Berus gigi tu baik, tapi tetap orang kata berus gigi tak dapat tanding sugi, tak dapat lawan. Sugi tu lebih sihat. Sugi kan Nabi SAW bersugi kan. Walau macam mana pun berus gigi tu orang kata baik, tapi tetap tak dapat tanding khasiat sugi. Sugi lagi baik. Tapi Nabi tunjuk kepada kita sugi. Jadi tu baru saya sebutkan beberapa, tapi sekarang kajian tunjukkan. Kita kajian dah tunjuk, barulah kita nak ikut. Kalau tak kaji, sebenarnya Nabi SAW dah tunjukkan pada kita 1000 tahun dah dahulu. Okey, sambung. Jadi apa dia? Jadi kesimpulannya ialah ikutlah sunnah Rasulullah SAW. Satu. Nombor 2, jangan malu untuk ikut sunnah Nabi. Pertama, ikut sunnah Nabi. Yang kedua, jangan malu. Dan jangan rasa kolut untuk ikut sunnah Rasulullah SAW. Ni banyak lagi nama Nabi ni. Allahu Akbar. Kan? Kita sampai 101. Ada lagi lebih kurang dalam 90 lagi. Dia sampai berapa tu? 197. Okey, kita cuba habiskan dah laju.
Kita cuba pecut sikit lah. Ini lama sikit lah untuk kita katam dengan terus. Senang. Dah katam senang terus. Okey, laju. Okey, 102 Mukhtar yang terpilih. Mukhtar SAW yang terpilih. Ajir SAW, petugas yang mendapat ganjaran dari Allah Ta'ala. Jabbar SAW yang gagah perkasa dan menewaskan batil. Abul Qasim SAW iaitu ayah pada Qasim radhiyallahu anhu. Abu Tahir SAW ayah pada Tahir iaitu Abdullah radhiyallahu anhu. Abu Tayyib SAW ayah pada Tayyib Abdullah radhiyallahu anhu. Tayyib ni maksudnya Abdullah. Okey. Abu Ibrahim SAW ayah pada Ibrahim. Ni anak Nabi semua ni, anak Nabi. Musyaffa' SAW yang diterima syafaatnya. Syafi' SAW yang memberi syafaat. Saleh SAW yang baik. Muslih SAW yang mengislah, iaitu yang memperbaiki keadaan. Muhaimin SAW yang memberi saksi dan penjaga amanah. Sadiq SAW yang benar. Musaddaq SAW yang dibenarkan. Sayyidul Mursalin SAW, ketua kepada para rasul alaihimussalam yang diutuskan. Imamul Muttaqin SAW, ketua kepada orang-orang yang bertakwa. Qaidul Ghurril Muhajjalin SAW, pemimpin kepada orang-orang yang bercahaya. Orang-orang yang bercahaya ni maksudnya orang-orang yang bercahaya daripada kalangan umat Nabi disebabkan anggota wuduk bercahaya. Okay, baik. Khalilur Rahman SAW, kekasih kepada Ar-Rahman iaitu Allah Ta'ala. Bar SAW yang banyak melakukan kebaikan dan kebajikan. Mabar SAW yang menjadi sebab orang lain berbuat baik. Wajih SAW yang berseri-seri wajahnya. Nasih SAW yang banyak memberi nasihat. Nasih tadi nasih, yang ni nasih SAW yang memberi nasihat. Wakil SAW yang menjadi wakil dari Allah Ta'ala. Mutawakkil SAW yang bertawakal kepada Allah Ta'ala. Kafil yang menanggung dan menjamin. Syafiq SAW yang sangat belas kasihan. Muqimus sunnah yang menegakkan SAW yang menegakkan atau menghidupkan sunnah. Muqaddas SAW yang disucikan. Ruhul Qudus SAW, roh yang suci. Ruhul Haq SAW, roh yang benar. Ruhul Qist SAW, iaitu roh yang membawa atau menjadi sebab keadilan. Kafi SAW yang mencukupkan atau yang menyempurnakan. Muktafi SAW yang berpada dengan Allah Ta'ala. Baligh SAW yang menyampaikan penjelasan. Muballigh SAW yang menyampaikan risalah Allah Ta'ala. Syafi' SAW yang menjadi penyembuh dan penawar. Wasil SAW yang menyambung hubungan silaturahim. Mausul SAW yang dihubungkan dengan rahmat Allah Ta'ala. Sabiq SAW yang mendahului dalam kebaikan. Hadi SAW yang memberi petunjuk. Muhdi SAW yang memberi hadiah. Muqaddam SAW yang didahulukan. Aziz SAW yang mulia dan dihormati. Fadil SAW yang memberi kelebihan. Mufaddal SAW yang diberi kelebihan dan keutamaan. Fatih SAW yang membuka atau membuat keputusan. Satu lagi makna Fatih, penakluk. Kalau boleh tambah juga, Fatih antara makna dia satu yang membuka, makna membuka rahmat, asbab rahmat, atau membuat keputusan dalam satu masalah, ataupun juga Fatih memberi makna yang menakluk. Okey, baik. Miftahur Rahmah SAW, kunci rahmat. Miftahul Jannah, kunci SAW, kunci syurga. Alamul Iman SAW, alamat iman atau ketua bagi iman. Alamul Yaqin SAW, alamat yakin atau ketua bagi keyakinan. Dalilul Khairat SAW, petunjuk kepada kebaikan-kebaikan. Musahihul Hasanat SAW yang memperbaiki amalan-amalan kebaikan. Muqilul Atharat SAW yang memaafkan kesalahan-kesalahan. Safuh Aniz Zallat SAW yang banyak memaafkan kesalahan-kesalahan. Sahibu Syafa'ah SAW, pemilik syafaat. Sahibul Maqam SAW yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Sahibul Qadam SAW yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Maksus bil Izz SAW yang dikhususkan dengan kemuliaan. Maksus bil Majd SAW yang dikhususkan dengan ketinggian kedudukan. Maksus bil Syaraf SAW yang dikhususkan dengan kemuliaan. Sahibul Wasilah SAW iaitu pemilik wasilah. Wasilah ni maksudnya kat bawah tadi beritahu perantaraan untuk makhluk sampai kepada Allah Ta'ala. Nabi SAW merupakan wasilah seluruh makhluk untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Wasilah juga ialah satu kedudukan yang tinggi yang dikhaskan oleh Allah Ta'ala untuk Nabi SAW di akhirat nanti. Itulah dalam doa lepas azan tu kan.
Allahumma rabba da'wat tamah wa salatul qaimah ati Muhammadin wasilah. Bagilah pada Rasulullah SAW wasilah. Wasilah tu maksudnya iaitu kedudukan yang tinggi di akhirat nanti. Okey. Sahibus saif sallallahu alaihi wasallam iaitu pemilik pedang yang digunakan dalam peperangan. Sahibul fadilah sallallahu alaihi wasallam iaitu pemilik segala kelebihan dan keutamaan. Sahibul izar sallallahu alaihi wasallam yang selalu memakai kain sarung. Nabi SAW pakai kain. Nabi tak pernah pakai dalam hadis bagi tahu Nabi kalau pakai Nabi pakai kain. Nabi SAW tak pernah pakai seluar. Tapi dalam harta waris Nabi, harta peninggalan Nabi ada seluar. Cuma tak ada dalam riwayat bagi tahu Nabi pernah pakai seluar. Boleh faham yang Nabi ada pakai kain. Okey, izar lah, izar pakai sarung lah sekarang. Okey, baik. Yang ke-6 seterusnya, sahibul hujjah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki hujah yang benar dan tepat. Sahibus sultan sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kekuasaan atau bukti yang nyata. Sahibul rida sallallahu alaihi wasallam yang selalu memakai rida, itu kain selempang. Itulah rida tu yang pakai itu. Okey. Sahibud darajatir rafi'ah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki darjat kedudukan yang tinggi. Sahibut taj sallallahu alaihi wasallam pemilik mahkota kemuliaan. Sahibul mighfar itu pemilik sallallahu alaihi wasallam pemilik topi besi. Ni topi besi yang baginda pakai semasa peristiwa Fatah Mekah yang berlaku pada tahun 8 Hijrah. Okey, sikit lagi. Sahibul liwa sallallahu alaihi wasallam pemilik panji kemuliaan dan kepujian. Okey, ni kat bawah tu pada baito, kepujian tu maksudnya ketika hari kiamat nanti. Sahibul mi'raj sallallahu alaihi wasallam yang dimi'rajkan oleh Allah Taala. Sahibul qadib sallallahu alaihi wasallam pemilik pedang yang bilahnya lurus dan halus. Sahibul buraq sallallahu alaihi wasallam yang menaiki buraq semasa Isra Mi'raj. Sahibul khatam sallallahu alaihi wasallam yang memiliki tanda mohor nubuah. Ni pun ada beritahu kat bawah tu. Okey. Sahibul alamah sallallahu alaihi wasallam pemilik tanda kebenaran. Sahibul burhan sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai bukti yang nyata. Sahibul bayan sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan hukum hakam Allah Taala. Fasihul lisan sallallahu alaihi wasallam yang fasih lidahnya. Mutahharul janan sallallahu alaihi wasallam yang disucikan batinnya. Rauf sallallahu alaihi wasallam yang penyayang. Rahim sallallahu alaihi wasallam yang pengasih. Udhunu khair sallallahu alaihi wasallam yang paling suka mendengar kebaikan. Sahihul Islam sallallahu alaihi wasallam yang benar dan tulus keislamannya. Sayyidul Kaunain sallallahu alaihi wasallam ketua bagi dua alam iaitu dunia akhirat. Ainun Naim sallallahu alaihi wasallam sumber atau tunjang bagi segala kenikmatan. Ainul Ghur sallallahu alaihi wasallam ketua bagi orang yang bercahaya wajahnya, iaitu di akhirat nanti. Orang bercahaya wajah ni maksud disebabkan kesan wuduk. Okey, Sa'dullah maksudnya Ghur tu orang umat Nabi yang bercahaya wajahnya disebabkan anggota wuduk. Okey, Sa'dullah sallallahu alaihi wasallam penyebab kebahagiaan daripada Allah Taala. Sa'dul khalq sallallahu alaihi wasallam penyebab kebahagiaan untuk seluruh makhluk. Khatibul umam Khatibul umam sallallahu alaihi wasallam yang berkhutbah mewakili seluruh umat. Maksudnya nanti di akhirat nanti. Alamul huda sallallahu alaihi wasallam tanda petunjuk. Kashiful kurab sallallahu alaihi wasallam penghilang segala kedukaan. Rafi'ur rutab sallallahu alaihi wasallam yang menjadi penyebab ketinggian darjat. Izzul Arab sallallahu alaihi wasallam kebanggaan dan kehormatan orang Arab. Sahibul faraj sallallahu alaihi wasallam yang memiliki jalan ke lapangan. Yang memiliki jalan ke lapangan. Tuan-tuan jangan salah faham pula. Sikit saya nak beritahu. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab lah, satu faraj. Nanti kau kata apa faraj pula? Kan? Bukan. Satu kalau dalam bahasa Arab, kalau kemaluan, dalam bahasa Arab dipanggil al-farju. Tapi kalau al-faraju makna lain. Boleh faham tak? Beza dia apa? Ra tu. Kalau al-faraj makna dia kelapangan. Tapi kalau ra tu dimatikan al-farju, itu baru kemaluan. Jadi jangan salah faham pula. Jadi faraj makna lain, farj makna lain. Beza dia kat ra tu. Kalau ra tu berbaris atas, itu makna kelapangan, faraj. Tapi kalau ra tu berbaris mati, al-farju, itu baru kemaluan. Itu beza kat situ. Itu dari segi bahasa Arab lah. Cuma Melayu panggil faraj. Kan? Jadi sini yang kita kena faham, sahibul faraj, iaitu kelapangan. Bukan ni, kan? Bukan ni. Jadi jangan salah baca sahibul farj pula. Itu nak makna lain. Na'udzubillah. Jadi sahibul faraj iaitu yang memiliki jalan ke lapangan. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, selesai. Wallahu alam. Okey.
Sebagai penutupnya, ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-kiram ashabil idam wa ila masyayikhina wa masyayikhikum wa jami'il muslimin wal muslimat li hadhihi an-niyyah wa khususan li niyyati daf'il bala'i 'anna wa 'an jami'il muslimin 'ammatan wa 'an biladil muslimin 'am khassatan bi rahmatika ya arhamar rahimin wa an يجعلنا من المتابعين لسنة النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم في حياتنا وأقوالنا وفي جميع شؤون حياتنا كلها ربنا وأن يجعلنا من المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم وأن ينفع بهذا الكتاب الأمة جميعا لهذه النية ولكل نية صالحة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina wal ikhwanina wal akhwatina wal jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hadina wa hadina wa hadina sabi'a wa ja'alna sabila liman ihtada. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau ampunkanlah dosa kami, kedua ibu bapa kami, adik-beradik kami, saudara mara kami dan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau berilah hidayah kepada kami, berilah hidayah kepada kedua ibu bapa kami, adik-beradik kami, saudara mara kami dan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah, dengan keberkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, dengan kemuliaan Nabi dan dengan ketinggian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, Kau terangilah hati kami, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, sebagai asbab rahmat, ya Allah, dan sebagai penolak bala, ya Allah, bagi kami, ya Allah. Ya Allah, dengan keberkatan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, dengan keberkatan kami membaca nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, dan dengan keberkatan kami membaca berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya Allah, kau jauhkanlah bala wabak COVID-19 ini daripada kami, ya Allah. Ya Allah, Kau angkatlah daripada kami wabak ni, ya Allah. Jauhkanlah wabak ini daripada Malaysia, ya Allah, daripada negara umat Islam, ya Allah, dan daripada seluruh dunia, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah, yang ada masalah di kalangan kami, ya Allah, apa-apa masalah, ya Allah, Kau selesaikanlah masalahnya, ya Allah. Yang ada apa-apa hajat, ya Allah, Kau tunaikan, ya Allah. Ya Allah, dengan keberkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, di akhirat nanti, ya Allah, Kau masukkanlah kami, Kau berilah kepada kami syafaat, ya Allah, syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, dan di akhirat nanti, ya Allah, Kau masukkanlah kami syurga bersama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah, kami telah khatam kitab sirah ini, ya Allah. Kau jadikanlah kami orang yang benar-benar cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, di dalam setiap sudut kehidupan kami, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah, dalam hati kami, ya Allah, ada macam-macam hajat, ya Allah, yang hanya Kau yang tahu, ya Allah. Apa-apa saja hajat yang baik, ya Allah, Kau tunaikan, ya Allah. Ya Allah, ya Allah ya Tuhan kami, mudahkanlah urusan kami, ya Allah, dunia dan juga akhirat, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah, di akhirat nanti kumpulkan kami, dudukkan kami bersama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga, ya, di dalam syurga nanti, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, Kau terimalah doa kami, ya Allah, walaupun doa kami ini, ya Allah, mungkin walaupun doa kami, ya Allah, sebenarnya tidak layak untuk Kau terima, ya Allah, tapi dengan keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, Kau terimalah doa kami, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.